agama saya. Agama kamu, agama kamu, agama saya itu maksudnya kita jangan paksa orang. Tapi kena baca Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Bagi Dr. Zaimi jawab dulu yang nanti dulu saya jawab. Soalan tunggu saya jawab. Ada orang agama yang kata progresif sangat dan selalu cakap pasal keharmonian agama semua, dia pula yang pergi mengkritik, mencela Siti Kasim. Kenapa pula? Apa sih? Dia tak cela, dia kritik saja. Jangan cakap cela. Cela tu lain. Define cela apa? Itu bukan cela. Itu bukan cela, puan. Itu bukan cela, puan. Minta maaf. Oh, mungkin pada puan je lah. Pada kami tak. Okey, itu tak apalah. Itu masing-masing ada pandangan sebab kita pun agak sukan masa. Kena bincang definisi cela lah. Saya sebagai seorang awam pun tak tahu apa sebenarnya isunya. Cela. Macam mana nak sokong? Benar ke Zakir Naik cakap? Apa yang dia cakap? Bila? Recordingnya mana? Tak tahu. Kita tak tahu. Apa salah dia tu? Silakan perbetul secara yang betul-betul apa? Betul. Saya setuju yang tu. Nak publish website ke? Ya. Bab mana, perenggan mana yang salah? Ya. Itu yang saya maksudkan. Jangan kita bertelagah. Kita cari titik pertemuan. Ya. Bukan Jangan kita ingat bila orang kritik kita maksud orang cela kita. Tak. Mengkritik lah. Dalam isu Zakir Naik, rata-rata semuanya mengutuk Siti Kasim dan grup yang pergi ke mahkamah baru-baru ini kerana memfailkan terhadap against Zakir Naik, terhadap hate speech Zakir Naik. I don't know whether Zakir Naik ada pergi Indonesia ke tidak, tapi di Malaysia dia banyak buat speech yang menghina agama Hindu. Dan yang saya pelik lagi adalah tokoh agama yang dilihat sebagai progresif lah juga dalam banyak hal. Dia pula macam apa ya, mencela Siti Kasim. Dia kata kenapa pula apa orang Islam macam Siti Kasim, Asma Jalil, kenapa dia orang pula yang sibuk-sibuk nak pergi pasal isu. I tak faham, sedangkan dia sendiri yang setahu saya kononnya banyak cakap tentang isu keharmonian antara agama, antara kaum. Mana dia orang-orang Islam sendiri, tokoh-tokoh agama sendiri yang protes terhadap ucapan-ucapan Zakir Naik yang menghina agama Hindu. That's what I'm saying. Dan tiba-tiba orang Islam yang membela, yang bersama-sama dengan penganut agama Hindu yang apa ya, yang of course marah dan rasa terhina dengan ucapan-ucapan Zakir Naik secara publik, yang diberi pentas platform negara, diberi tokoh Ma'al Hijrah, diberi macam-macam lagi dan saya dengar akan jadi permanent resident dan sebagainya. Maknanya dia adalah fully endorsed by the state, by negara. Dan orang ini juga ke hulu ke hilir bagi ceramah menghina agama Hindu. And you talk about menghormati agama lain dan sebagainya. Mana dia tokoh-tokoh agama Islam sendiri yang ke depan dan memprotes ucapan-ucapan Zakir Naik? Saya tak dengar. Malah bila orang macam Siti Kasim, aktivis human rights, itu pula yang nak dicela-cela. This really what I don't understand. Berkenaan dengan Zakir Naik dan juga Siti Kasim ni, saya adalah pengikut Zakir Naik, ucapan-ucapan dia. Dan saya tak pernah lihat Zakir Naik menghina agama Hindu. Kalau boleh, puan bagi tahu di mana dia kata agama Hindu bodoh, agama Hindu, kalau ada dia sebut bangang, bahlul, itu caci, itu hina. Tapi kalau dia cuba untuk menyatakan apa yang dia faham daripada teks Hindu, kalau tak betul, itu bukan penghinaan, itu kesilapan yang mesti dibetulkan oleh orang Hindu sendiri. Sebagai orang yang memperjuangkan freedom of speech, sepatutnya kita kena berdialog dengan Zakir Naik. Kita memperjuangkan, mesti ada. Kalau dia mengkritik ataupun menyatakan kebenaran, apa yang dia rasa benar tentang agama Hindu itu dianggap menghina, maka kita mengkritik Jakim juga dianggap sebagai menghina. Jakim menganggap kita sebagai menghina dia. Jadi adakah kita setuju dengan tindakan Jakim? Saya tak setuju. Kerana kritikan itu membina. Mesti dijawab dengan hujah. Saya tak kata Zakir Naik itu semuanya betul. Tapi dia membuktikan apa yang dia faham daripada teks Hindu. Yang kalau tak betul, tolong nyatakan di mana yang dia silap. Supaya kita boleh lawan hujah dengan hujah. Bukan lawan hujah dengan undang-undang. Jadi saya tengok macam dalam isu ni, Puan Siti Kasim nampak macam
jadi jumut pula. Yang pergi ke mahkamah baru-baru ini, I think Zakir Naik datang paling fast. Jadi seperti mana-mana kes mahkamah, you don't just go to mahkamah and Siti Kasim bukan pergi ke dalam dia begitu. Siti Kasim pun cuma menemankan grup individu yang tidak perhati dengan ucapan-ucapan Zakir Naik yang mereka anggap dalam dunia. Sisiati boleh ringkas ya, Cik? Ya, Ada. maknanya yang ke mahkamah itu adalah satu kompilasi semua documentation. So if you want to know, you wait for the court case, listen to all the hujah-hujah, dan sekiranya setelah mereka pergi hari itu, sekiranya mahkamah mendapati sebenarnya tak ada basis langsung, cuma dengan dua ini, tak akan dilayan oleh mahkamah. Okey. Jadi, Tapi saya merujuk kepada soalan tadi. Soalan puan tadi, kenapa orang agama tidak bersama dengan Siti Kasim untuk kes yang sama? Kami buat keputusan, kami tunggu juga mahkamah. saya tak kata bersama Siti Kasim, tapi maknanya saya tak nampak ada tokoh agama yang bila ada penindakan dulu, because you sendiri cakap tentang keharmonian agama, and we are talking about faith. Pastilah setiap penganut agama rasa agama dia paling betul. So bila nak kata hujah lawan hujah, we are talking about faith. So bisa kata orang Kristian kata orang Islam salah. So sebab itu dalam Islam kata apa ni agama agama. You sendiri orang ustaz sendiri yang cakap macam tu, agama kamu. You sendiri yang ulang-ulang ayat Quran macam gitu. Jadi sekarang ni nak cakap hujah lawan hujah. Bila about agama, about faith, it's something different. You don't challenge other people's faith. Saya nak betulkan tafsir agama kamu, agama saya. Agama kamu, agama saya itu maksudnya kita jangan paksa orang. Tapi kena baca Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Bagi Dr. Zaimi jawab dulu yang Nanti dulu saya jawab. Jadi, no? Soalan tunggu saya jawab. Quran perlu diambil, difahami secara holistik. Al-Quran suruh kita bermujadalah, berdialog dengan orang-orang yang bukan Islam. Bukan untuk menghina. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu cela orang-orang yang menyeru selain daripada Allah, nanti dia akan cela Allah. Tapi dia suruh berdialog untuk bagi tahu di mana konsistennya awak, di mana tak konsistennya awak, ataupun awak boleh nyatakan kepada saya di mana yang saya tak konsisten. Proses dialog adalah untuk mencari kebenaran. Kalau proses mencari kebenaran itu tidak dibolehkan, tidak bertamadunlah kita. Tidak bertamadunlah kita. Ya. Yeah. I think for a multi-racial country like Malaysia yang we have been so harmoniously sejak merdeka, is it a productive thing untuk agama ini air hujah, itu lawan hujah, balik orang itu kepada agama Buddha atau orang Kristian dengan orang Buddha? Is it a productive thing to do? You nak cakap agama kita bagus, okey lah. Sebagai penganut agama masing-masing akan kata agama dia bagus. Mungkin orang agama Hindu pun mungkin bagi dia ada tak dia pada dia sisi-sisi Islam yang pada dia tak betul. So but is it actually constructive untuk Malaysia? Kita ini bukan berdebat terus dialog. Ini adalah ucapan Zakir Naik adalah public. Di YouTube, di TV, public. Orang awam biasa, orang kampung dengar. So what if you keep inciting hatred? Macam kita, ni agama Islam kita lah, agama paling berdekatan. Memanglah kita yakin gitu. Dan kita pada orang Hindu pun sekarang dah mula rendah macam je, bodohnya orang ni. Kita tengok Zakir Naik, is it good for Malaysia? You nak cakap dialog? Yes, dialog. Maybe orang agama tinggi, dua orang agama tinggi tertutup sebelah hati you lah. Maybe. But for public, I don't think it's a good way for Malaysia. A good way forward for Malaysia, I don't agree. And let's see the court case macam mana. Okey, kita tunggu court case lah. Jadi kami orang agama pun tak boleh lah. Bukanlah orang agama, maksudnya kami yang berada di bidang agama pun tak boleh nak sokong lagi lah. Tak boleh nak sokong orang yang dakwa dan tak boleh sokong orang yang tak dakwa. So masalahnya sekarang, ada orang agama yang kata progresif sangat dan selalu cakap pasal keharmonian agama semua. Dia pula yang pergi mengkritik, mencela Siti Kasim. Kenapa pula? Apa sih? Dia tak cela, dia kritik saja. Jangan cakap cela. Cela tu lain. Define. Cela apa? Sebab dia kata, apa orang Islam pun bersibuk nak masuk surga? Itu bukan cela. Cela ke? Of course, you Maksudnya puan pun dah mencela Jakim jugalah. Apa Jakim buat macam ni? Kenapa buat macam ni? you see, this is the thing that you guys, you Saya mencari basis. tak faham about the power disparity. Dan saya mencari di mana logik. Kenapa saya mesti betul, awak mesti salah. Macam tu. Saya tak nampak di mana celanya tu. Bila yang cakap ada
power, ada state authority, that is a different level of command, then you must be more responsible of your command. Because bila orang yang ada power di peringkat negara atau peringkat negeri, especially for example sekiranya dia juga pegawai agama ke yang ada authority by the state, given authority by the state, you nak mencela orang awam, you kata, apa you orang Islam sibuk-sibuk, Itu bukan cela, Puan. you buat orang awam lain, orang Islam lain boleh pandang, apa yang Itu bukan cela, Puan. Minta maaf. pada saya mencela. Oh, mungkin pada Puan je lah. Pada kami tak. Okey, itu tak apalah. Itu masing-masing ada pandangan sebab kita pun agak sukan masa. Kena bincang definisi cela lah. Bila orang awam yang cakap, itu kategori lain. Bila orang yang ada power cakap, itu kategori lain. Jadi maknanya orang atas tadi cakap apa lah. Okey, Apa kita bagi tetap Bila orang atas yang cakap, kena lebih more careful of how you say it. Kalau di orang awam di Facebook macam-macam bercakap, biarlah sebab people can choose whether to believe or not. But once we have the power of the state, your cakap is actually representing the country, you know, the representing. Tapi mungkin dia kan. Boleh saya bercelah sikit? okey, sorry nanti kita bagi Dr. Syafiq dan juga Dr. Zaimi jawab dulu nanti. Seorang cakap court case, kita tunggu dia punya apa. Dan saya sebagai seorang awam pun tak tahu apa sebenarnya isunya. Cela ke? Macam mana nak sokong? Benar ke Zakir Naik cakap? Apa yang dia cakap? Bila? Recording ni mana? Tak tahu. Kita tak tahu. Apa salah dia tu? Silakan perbetul secara yang betul-betul apa? Betul. Saya setuju yang tu. Nak publish website ke? Ya. Bab mana, perenggan mana yang salah? Ya. Itu yang saya maksudkan. Jangan kita bertelagah. Kita cari titik pertemuan. Ya. Bukan Jangan kita ingat bila orang kritik kita maksud orang cela kita. Tak. Mengkritik lah. Okey, sorry Ustaz Awas bagi Dr. Zaimi sebab Ni bagilah kadang-kadang sokongan kepada orang agamawan. Ataupun Bayati bagilah kadang-kadang asyik kami je salah. Bagilah sonok sikit yang tu. Daripada dulu kami tak apa kata. Saya puji hargai Tak. okey, kita terus pada Dr. Zaimi minta Dr. Zaimi sama. Okey. Sorry. Sis mana-mana yang ada petition yang bagus, sis pergi. Okey. Tak ada masalah. Tak ada. Saya okey je dengan Puan Haiti. Lepas ni mungkin kita boleh berjumpa dalam banyak lagi dialog. Bila saya bercakap, sebenarnya bukan untuk ustaz-ustaz je, maknanya for everybody. Dan saya Puan Haiti lepas ni jangan bila jumpa saya nampak macam bersalah. No. Saya okey. Kita Viva pun kena teruk juga kan. Tak ada masalah kan. Viva lagi teruk dah ni. Okey. Maka sebab itu saya katakan kita dalam dialog ada benda yang kadang-kadang orang tak biasa dialog. Dia ingat benda ni cela. Tak cela pun. Benda ni kalau dirakam, letak dalam YouTube orang kata, oh kecoh. Tak kecoh pun, relax je, senyum-senyum je kan. Okey, tak apa. Yang tu, sebab tu saya tak sokong, saya tak kata tak sokong. Saya tengok dulu. Betul ke Dr. Zakir Naik ni mencela? Setahu saya, dia tak mencela. Dia cuma quote daripada teks agama Hindu dengan apa yang dia faham. Lepas tu dia kata similarities. Biasanya dia akan sebut similarities between Islam and Hinduism. Persamaan antara Hinduism dan Islam. Tapi mungkinlah orang Hindu terasa sebahagian daripada, bukan semua, sebahagian daripada orang Hindu rasa terhina. Tak apalah, biarlah kes mahkamah itu berjalan. Okey.